Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, syukur kita sangat-sangat kepada Allah Ta'ala atas limpahannya, kenikmatannya yang tak pernah putus kepada kita. Diberikan kesihatan, diberikan makan dan minum dengan secukupnya, diberi tempat tinggal dengan selesanya, terlindung daripada panas dan hujan, terlindung daripada binatang-binatang berbisa, terlindung daripada binatang-binatang buas. Alhamdulillah, kita dipelihara oleh Allah yang Al-Wali. Al-Wali, Allah itu maha memelihara. Memelihara kita daripada segala bencana-bencana, segala sesuatu benda yang bersifat berbahaya. Terima kasih ya Allah. Kita tidur dengan aman, no? Tak ada siapa pun nak hantar bom ke, mai bom tempat kita. Allah Ta'ala tak hantar air untuk naik banjir. Allah Ta'ala tak hantar api untuk membakar. Banyak sangat nikmat Allah untuk kita hitung, untuk kita syukuri. Begitu besar. Terima kasih ya Allah. Dan dengan sekadar satu ucapan, Alhamdulillah, segunung kesyukuran telah pun terbina dalam diri kita. Segunung kesyukuran. Apabila kita melafazkan Alhamdulillah setiap pagi dah, bangkit, baru boleh buka mata, Alhamdulillah. Jaga lagi aku hari ni. Jaga dalam bilikku. Kalau bilik tak seindah mana, tapi bilik tu bilik kita. Bukan ruang lahat yang gelap gelita. Terima kasih ya Allah. Baik, menandakan kesyukuran seorang hamba atas nikmat pinjaman yang Allah Ta'ala berikan pada kita, maka kita terus melalui kehidupan, mengatur langkah sebagai khalifah di muka buminya ini, mencari redanya. Salah satu jalan yang diredai, amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang menuntut ilmu di jalannya. Terima kasih kerana Allah pilih kita untuk duduk sama-sama di dalam majlis ilmu. Walaupun kita bersendirian dalam rumah, tapi sebenarnya kita bersama di alam maya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Hanya yang terpilih dan yang dijemput sahaja, no? Kalau yang tak dijemput tu, dia duduk kata dia tak boleh nak masuk. Pasal apa lah, tak ada masa sangat. Rupa-rupanya tak menerima jemputan. Sedih kalau tak dapat jemputan daripada Allah. Kita kena cari ruang. Sebab masa Allah yang punya, no? Kan sebab tu dia bersumpah demi masa. Masa tu dia punya. Aku bagi pinjam dekat hampa. Sama. Semua dapat 24 jam. Tak kurang 1 saat pun. Sama. Tapi kenapa dia tak ada masa? Sebab dia tak dijemput. Tahu di situ adanya majlis ilmu. Kenapa tak boleh singgah? Sebab tak dijemput. Itu saja. Kita ni kan, kita sonda juga mana-mana majlis yang kita tengok ada. Sebab apa? Sebab kita nak jadi jemputan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hari ini kita akan baca kitab Syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Itu bab yang ke-50 mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Ataupun disebut sebagai hijamah. Hijamah. Yang mana satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak tercatat dalam kitab Syama'il ni, dikatakan bahawasanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam semasa naik Isra' Mi'raj, sewaktu perjalanan pulang balik daripada Mi'raj, turun daripada langit pertama, kedua, ketujuh, lepas tujuh, ke-6, 6, 5, countdown lah. Setiap lapisan bertemu dengan para malaikat pada setiap lapisan. Maka kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali aku melintasi, melewati laluan para malaikat pada setiap tingkat-tingkatan langit itu, tidak ada lain yang mereka berpesan kepadaku melainkan hijamah. Apa dia? Berbekam.
Dengan kata mereka, "Hei Muhammad, diharuskan kepada engkau untuk berbekam." Disuruh untuk berbekam. Jadi pada setiap lapisan-lapisan tingkatan itu pesan para malaikat. Kalau kita baca dalam kitab Jauhar, malaikat Jibril alaihissalam selalu berpesan kepada Nabi SAW suruh bersugi. Dan apabila Rasulullah bertemu dengan para malaikat yang lain pada tingkatan-tingkatan, maka tingkatan-tingkatan lapisan langit itu memesan agar berbekam. Jadi, kenapa disuruh yang berbekam? Kerana berbekam itu adalah merupakan satu daripada teknik perubatan yang paling baik di dalam perubatan Islam. Okay. Boleh tak perempuan itu berbekam? Kalau ditanya, bolehkah perempuan itu berbekam? Boleh perempuan itu kalau kita nak berbekam. Tetapi di dalam hadis-hadis sahih, tak ada cerita tentang Aisyah berbekam. Maknanya tak ada perempuan berbekam. Tetapi kita boleh mengambil kiasan daripada hadis Rasulullah. Yang Rasulullah ni selalu berbekam. Kadang-kadang setahun 2 kali, kadang-kadang setahun sekali. Lepas baginda balik daripada Isra' Mi'raj itu, baginda terus-menerus buat. Kadang-kadang 3 bulan sekali baginda akan melakukan amalan berbekam ini. Itu di antara perubatan yang terbaik. Jadi boleh tak kita orang perempuan? Ya boleh. Diharuskan dengan syarat. Kena cari orang perempuan jugalah. Tapi katalah tempat tu tak ada orang perempuan. Yang ada lelaki. Kita ni sakit sangat. Maka boleh dah. Boleh untuk kita bagi lelaki itu untuk berubat. Tapi kena ada teman. Teman perempuan yang tunggu di sebelah kita. Ketika mana contoh mungkin kita nak berbekam di kepala. Kita nak buka aurat kita pada perubatan yang nak buat. Perubatan kat kita itu lelaki. Jadi kita nak kena buka aurat kan. Maka ketika ini kena ada seorang teman atau mahram kita yang tunggu. Jadi boleh. Tapi sekarang ni banyak dah teknik perubatan berbekam ini dilakukan oleh kaum wanita. Kita baca hadis yang 360. Muka surat 121. Hadatsana Ali bin Hujr. Qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid. Qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajamahu Abu Taibah. Fa'amara lahu bisa'aini min ta'am. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharaj. Wa qala inna afdala ma tadawaitamma bihil hijamah. Au inna min amsali dawaikumul hijamah. Humaid radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Anas bin Malik pernah ditanya tentang hukum hasil kerja berbekam. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Baginda dibekam oleh Abu Taibah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar Abu Taibah diberi upah sebanyak 2 gantang makanan. Baginda juga bercakap kepada mawalinya, yakni Bani Harisah. Tuannya bernama Mahisah bin Mas'ud. Tuannya mengambil bayaran tertentu dari pekerjaannya agar dia mengurangkan kharajnya yang perlu dibayar oleh Abu Taibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, sesungguhnya cara perubatan yang paling baik adalah berbekam. Inna afdhala ma tadawaitum bil hijamah. Itulah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini iaitu hadis menceritakan tentang pertelingkahan pendapat para sahabat ni hadis yang dikeluarkan yang kita baca 360 ni adalah hadis selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas satu hari Humaid radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan Anas bin Malik. Pasal apa? Humaid ni dia kerja dia berbekam. Kemudian adalah pendapat di kalangan sahabat-sahabat kata
upah berbekam ni kalau kita ambil makruh sebab hasil hisap darah. Kita ambil upah daripada kita hisap darah orang lain. Kita menumpahkan darah orang lain. Jadi upah dia adalah makruh. Tak boleh ambil. Lepas tu, umat katalah ni satu cara untuk nak tahu hukum mengambil upah berbekam ini, iaitu kena bertanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa orang yang paling hampir dengan Rasulullah? Tak lain tak bukan tentulah Anas bin Malik. Yang kemarin kita baca hadis dia. Digelar sebagai Abi Ja'far kan? Anas bin Malik kemudian apabila ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik tentang hasil kerja. Maksud hasil kerja ni upah berbekam tu. Boleh tak ambil? Apa jawab Anas bin Malik? Maka kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah berbekam. Baginda dibekam oleh Abu Taibah. Abu Taibah ini adalah seorang hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba macam mana? Hamba yang separuh badan dia bebas, separuh lagi hamba. Sebahagian merdeka, sebahagian hamba. Maksud dia sebelah. Jadi tuan dia buat perjanjian. Kalau hang nak bebas, hang kena bayar dekat aku sekian harga. Selesai hang bayar ni, hang bebas. Contoh kata, dia boleh pergi kerja. Dia boleh pergi kerja, dapat upah bayar kat tuan dia. Untuk tebus diri dia sendiri. Itu dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab. Hamba yang ada perjanjian dengan tuan dia. Dia menuntut kebebasan. Tuan dia bagi dia bebas dengan satu syarat, hang kena beli. Beli diri hang balik dekat aku. Jadi dia pun kerja. Kerja yang paling dia pandai, yang paling dia mahir ialah berbekam. Itu yang dikatakan Abu Taibah ni. Dia hanya kemahiran yang boleh dia lakukan ialah berbekam. Jadi, dia di antara tukang bekam Nabi SAW. Nabi kalau nak berbekam, Nabi akan jumpa dia, Nabi akan cari dia. Kemudian, bila mana Nabi berbekam kepada Abu Taibah ni, Nabi bagi upah. Sebab kan tadi Umat tanya, boleh tak ambil upah daripada hasil kerja berbekam ni? Bermakna boleh lah, sebab tu Nabi bagi. Okey, apa yang Nabi bagi? Nabi bagi upah sebanyak 2 gantang makanan. 2 gantang. 2 gantang daripada gandum. Ada yang katakan kali yang keduanya Nabi berbekam, Nabi bagi upah segantang kurma. Itu upah yang diberi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercakap pada mawalinya, tuan kepada Abu Taibah yang tukang bekam tu. Tuan tu dia kata bernama Mahisah bin Mas'ud. Tuan kepada Abu Taibah ni nama Mahisah bin Mas'ud. Jadi Nabi kata janganlah ambil sampai semua. Katalah Nabi bayar kepada Abu Taibah, hasil dia berbekam di kepala Nabi. Hasil dia berbekam di belakang Nabi. Okey, di antara saya dia akan cerita tempat-tempat mana yang Nabi bekam. Kemudian bila mana Nabi bagi upah, selalunya tuan tu akan ambil semua. Jadi apalah yang akan dapat kepada si hamba yang buat kerja tu. Jadi Nabi jumpa dengan Mahisah bin Mas'ud ni. Jadi Nabi bagi nasihat lah. Nabi bagi tahu lah. Ambil sekadar bayaran yang tertentu saja. Maksud kalau Nabi bagi 2 gantang, ambil segantang. Segantang lagi tinggallah kepada Abu Taibah untuk dia meneruskan perbelanjaan dia. Itu di antara nasihat yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Nabi berbekam, itulah yang Nabi nasihatkan kepada Abu Taibah. Nabi ni dia ada hanya beberapa orang saja yang dibenarkan untuk melakukan teknik berbekam kepada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah berlaku di dalam satu peristiwa apabila Nabi selesai berbekam pada bahagian kepala Nabi yang di belakang ni. Belakang ni. Kalau kita panggil tang sanggui kita. Kita selalu ikat rambut kan, bertocang kita akan ikat. Dekat situ Nabi berbekam tu. Satu hari ketika mana baginda berbekam, selesai berbekam, darahnya diletakkan di dalam satu bekas. Kita panggil mangkuk lah, bijana. Dalam satu bekas.
Maka sifat darah itu adalah sebahagian, salah satu darah itu adalah salah satu daripada juzuk badan kita. Disunatkan untuk kita menanam. Nah, tanam. Tapi kalau kita nak buang macam tu saja pun, boleh. Tak salah. Cuma, kan darah tu daripada juzuk badan kita. Maka lebih baiklah kita tanam dia. Nah. Jadi Nabi pun perintah kepada seorang sahabat untuk pergi menanam darah bekam Nabi SAW. Sahabat ni pun bawa. Tak diceritakan dalam hadis tu. Nah. Apa nama sahabat tu? Sahabat ni pun bawa Nabi tanam darah bekam Rasulullah. Dia ada 2 ketul, darah beku bulat. Macam bentuk dia macam kuning telong tu. Bentuk dia macam tu lah. Ha? Kemudian bila mana dia nak pi tuang darah tu, dia tengok bumi tu terbuka luas untuk menerima darah ketulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata, kalaulah bumi ni aku tak ada nak korek lagi, terbuka sendiri. Nak terima darah Rasulullah, bermakna bumi yang tak ada akal ni tahu betapa hebatnya setiap juzuk yang terdapat pada jasad Nabi SAW. Jadi dia memilih satu jalan, iaitu dia telan darah tu. Dia telan darah tu. Dia telan darah tu, dia patah balik kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, tanam dia. Dia nak tipu Rasulullah, dia tak terama. Dia cerita kepada Rasulullah, bumi tu tenganga, terbuka luah, dia kata. Terbuka luah untuk menerima darahmu, ya Rasulullah. Jadi aku rasa cemburu pada bumi. Kenapa bumi yang mengalu-alukan sedangkan aku nak pergi tanam? Maka aku minum darah tersebut. Maka Nabi berkata kepada dia, darah tu darah penyakit, kata Nabi. Yang dibuang daripada juzuk badan kita adalah darah kotak yang duduk di bawah kulit. Bekam tu lah. Dia duduk di bawah kulit. Darah kotak yang duduk di bawah kulit. Maka kita buang dia bagi mengurangkan rasa sakit pada mana-mana bahagian. Jadi Nabi SAW tak marah pada sahabat tu. Cuma Nabi kata, haramlah darahmu dan dagingmu serta kulitmu dan tulangmu daripada dibakar dalam neraka Allah. Kerana telah masuknya darah Nabi SAW ke dalam jasad sahabat ni. Kelebihan baginda SAW. Kerana pada jasad Nabi tu tak ada satu pun penyakit. Tak ada satu pun kuman. Semuanya adalah yang terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan kepada diri Nabi SAW. Itu cerita tentang bekam baginda SAW. Baik, kalaulah kita nak ambil satu perubatan ni. Kita boleh buat. Kalau ingat salah seorang daripada anak ukhuwah muslimah kita, ada seorang dia pandai berbekam, anak Kahanim yang duduk di Batu Mahu. Boleh dia boleh berbekam. Mana-mana sahabat yang nak berbekam, silakan. Saya ingat saya pun nak buat jugalah sebab rasanya dah lebih daripada 6 bulan yang saya tak buat. Sebab apa? Kita orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan satu. Kita tiap-tiap bulan keluar haid. Tapi kalau yang dah putus haid, bila yang dah putus haid tu adalah di antara salah satu punca yang sakit sana, sakit sini, maka berbekamlah. Kerana di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu diriwayatkan bahawa Jabir bin Abdullah datang menziarahi seorang sahabat dalam kitab Sahih Bukhari. Sahabat ni nama Muqanna'. Lalu dia jumpa kepada Muqanna' ni sakit teruk, sakit bahagian sendi-sendi, sakit sendi. Bengkak-bengkak sendinya. Kalau kita hari ni kita panggil gout, kita panggil gout. Dan kemudian dia kata dekat Muqanna' ni, dia kata, wahai Muqanna', dia kata, kalaulah Rasulullah ada, maksud dia, hadis yang terzahir daripada Bukhari ni, hadis lepas wafat Nabi. Okay? Kalaulah ada Rasulullah, Rasulullah akan bagi nasihat yang sama macam aku bagi. Kata Jabir. Muqanna' tanya, apa dia? Berbekamlah. Berbekamlah. Kerana dia akan mengeluarkan
darah-darah kotor daripada badan kamu. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam berbekam itu terdapat penawar. Nah, terdapat penawar. Maka berbekamlah. Jadi boleh sama ada kita nak guna macam sekarang ni dia guna kap. Nah, dia guna kap, dia sedut, guna alat penyedut. Kalau cara tradisional dulu, digunakan tanduk kerbau. Nah, kemudian disedut dengan mulut. Jenuh juga orang yang nak buat bekam tu nah. Sampailah terginjak-ginjak kaki dia. Dia nak sedut, nak bagi lekat tanduk tu nah. Kemudian dipalam dengan plastising. Dibiar untuk seberapa lama dia sedut. Lepas tu kemudian diturih dengan pisau. Ada tulisan dia tu, ada tulisan 7, ada tulisan 9, ada tulisan 11. Kalau lagi banyak penyakit, dia sampai 11 tulisan. Dan darah yang terhasil pula memang banyak. Tapi hari ni teknik moden menggunakan macam pen tu. Nah, pen tekan tu. Macam kita duk pergi ambil darah, duk test kencing manis tu lah. Nah, dia tekan mesin tu, dia tik-tik-tik-tik di belakang kita. Daripada mana-mana bahagian yang kita rasa sakit. Jadi boleh kita gunakan di antara kedua-duanya untuk melakukan amalan berbekam ni. Jadi kita orang perempuan boleh nak, boleh. Sekarang ni tak payah cari jauh-jauh nak. Ada sahabat, anak kepada sahabat kita ni dia boleh buat benda ni. Dia boleh hubungi Kak Hanim. Dia ada dalam grup kita ni nak. Untuk kita lakukan di antara amalan yang disuruh oleh malaikat dan juga Rasulullah SAW. Kalaulah yang memberi fatwa ini adalah orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, kenapa kita tak mau ambil fatwa ni tau? Fatwa orang lain bagi kita boleh terima, kenapa kita tak mau mengambil perubatan yang diberi fatwa oleh muqarrabin? Muqarrabin ni para-para malaikat. Kemudian kekasih Allah, iaitu Rasulullah. Cuba kita ambil. Tapi janganlah dengan sekali dah tu kata, aku dah bekam dah. Tak baik juga. Dengan sekali buat tu tak jadi apa nah. Kita akan tengok antara tarikh Rasulullah akan beritahu nah. Tarikh-tarikh bila, waktu bila yang sesuai untuk kita lakukan perubatan berbekam ini. Okay. Hadis seterusnya, haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Warqa bin Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjama ajrah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berubat dengan cara berbekam dan menyuruh aku. Maka aku memberi kepada tukang bekam itu upahnya. Cerita tentang upah lagi lah nah. Perbahasan di antara para sahabat tentang upah berbekam tu boleh ambil tak? Boleh, Nabi kata. Ali bagi tahu, nah Ali bagi tahu. Kata Rasulullah pernah suruh aku nah. Pernah suruh aku. Dan Rasulullah pernah berubat dengan cara berbekam. Kenapa Nabi berubat cara berbekam? Nabi SAW di antara asbab baginda SAW sakit ialah Nabi sakit kepala tu. Nabi sakit kepala pada bahagian kepala baginda dan satu lagi Nabi sakit perut. Itu yang kata di antara saat-saat Nabi hampir-hampir wafat sampai Nabi ikat kepala Nabi dengan serban. Dia pingsan, dia jaga sebab dia terlalu sakit dalam kepala dia. Maka Nabi bertahan dengan cara berbekam. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah cerita dia suruh aku cari orang lain suruh berbekam tapi aku bagi upah. Upah tu Nabi suruh bagi. Bermakna kalaulah upah berbekam itu tak boleh ambil, Nabi tak akan bagi. Tapi Nabi suruh bagi atas hasil kerja yang orang buat kat kita. Kita wajib kena bayar Itu khidmat dia. Kita kena bayar. Jangan kita pertikaikan. Tapi berpatut padanlah dengan hasil kerja lagi buat tak tahu mana kena bayar berlipat kali ganda. Okay, seterusnya hadatsana Harun bin Bisang Al-Hamdani qala hadatsana Abdahu an Sufyan Ats-Tsauri
An Jabir an Sya'bi an Ibnu an Abbas qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatajama fil aqda'ain wa bainal katifain wa a'tal hajjama ajrah walau kana haraman lam yu'tihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada dua urat tengkuk dan antara kedua-dua bahu baginda. Baginda memberikan kepada tukang bekam itu upah. Sekiranya ia adalah haram, baginda pasti tidak akan memberinya. Ini masih lagi pertikaian tentang haramnya mengambil upah berbekam. Maka di sini kata Ibnu Abbas, kalau benda tu haram Nabi tak bagi, bermakna harus. Boleh diberi upah berbekam. Dan di antara tempat yang disebut di sini, Nabi pernah berbekam di antara kedua bahu baginda. Dan pernah berbekam pada dua urat tengkuk. Tengah sini. Tengah-tengah. Tengah-tengah tengkuk. Nabi pernah buat. Nah, kita ada dua urat tengkuk belakang ni. Kalau kita pegang, kita berasa dia timbul. Biasanya kalau kata orang darah tinggi, pengalaman daripada orang yang darah tinggi, dia tahu bila dia sakit, dia pedih orang ni. Dia pedih tang belakang ni. Kita rasa cekang kepala tu. Dan di antara kedua-dua orang tengkuk kita ni ada satu bahagian. Nabi pernah berbekam di tengah-tengah bahagian tersebut dan Nabi juga pernah berbekam di antara dua bahu baginda. Okey, ini bahu ke kiri dan kanan kita, Nabi bekam di tengah-tengah. Ini di antara tempat yang kalau kata kita tak pernah berbekam, baru nak mula berbekam. Orang tanya, nak bekam kat mana? Tang mana tak tahu. Ni saya sakit tang lutut ni. Nak bekam tang lutut? Boleh. Kalau atas kepala lutut susah sikit. Sebab apa? Tulang tu ada tempurung lutut. Kita bekam di atas pada lutut yang ni paha dan juga di bahagian betis. Ambil tang betis. Kalau kita panggil apa, bawah pelipat tu ada isi banyak kan. Kalau kurus macam mana pun, dekat situ isi banyak. Tambahlah kalau yang berisi. Lagilah berkilo isi dalam situ. Jadi, maka sebaiknya kita berbekam pada bahagian yang sakit. Kalau kata sakit lutut, bekam atas daripada lutut yang di paha dan bawah daripada pelipat yang ni betis. Di situ. Di antara tempat-tempat yang mana kita rasa sakit, maka keluarkanlah. Mungkin di situ adanya belok, darah-darah beku dan sebagainya. Wallahu'alam, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Bila umur kita ni dah mengesot senja, ada yang senja nak pi ke maghrib nak pi ke isyak, kan? Sakit pada bahagian-bahagian ni tu serta sakit tang tu, sakit tang ni. Tak ada pasal-pasal sat lagi jari, duduk tak duduk jari sakit. Kadang-kadang boleh buka, satu tak naik. Satu tak naik, pasal apa tak naik? Awak tak tahu dia tak naik. Yang lain naik, yang ni tak naik. Naik juga tapi lambat. Kadang terkepaknya ada sendi yang krem rupanya. Al-maklumlah benda pinjaman daripada Allah memang macam tu lah kita ni. Okey, jadi perubatannya bolehlah kita ikhtiarkan dengan cara berbekam dan bagilah upah, kata Rasulullah. Janganlah berkira, bagilah upah. Hadatsana Harun bin Ishaq qala hadatsana Abdahu an ibni Abi Laila an Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fajamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala salasatu as'ud fawada'a anhu sa'an wa'atahu ajrah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang tukang bekam untuk berbekam kepada baginda. Lalu baginda bertanya, berapa bayaran kharajmu yang wajib kamu berikan kepada tuanmu? Tukang bekam itu menjawab, 3 gantang. Maka baginda mengurangkan kharajnya daripadanya 1 cupak dan memberikannya upahnya. Dia panggil seorang ni, Mai kau tu berbekam dia. Nabi tanya, lepas habis berbekam Nabi tanya, berapa kharajmu? Hang nak kena bagi kat tuan hang berapa?
Dia buat kerja untuk diri dia. Tapi dia kena bayar dekat Tuhan dia. Dia nak kena keluar kepada Tuhanmu. Kau tu pun habaq dah. Dia kena bagi dekat 3 gantang. Jadi Nabi pun kurangkan darinya 1 cupak. Cupak ni ambil dekat hang. Secupak ni ambil dekat hang. Maka 2 gantang, 3 cupak lagi diberikan kepada Tuhan dia. Jadi untuk si hamba tu hanya dapat 1 cupak sahaja. Keharusan. Yang mana di dalam perubatan kita tahu siapakah bapa perubatan dalam dunia Islam. Dalam dunia ni. Itu Imam Ibn Sina. Imam Ibn Sina di dalam kitabnya berkata, diperintahkan kita ni untuk tidak berbekam di awal bulan. Diperintahkan. Siapa yang perintah ni? Rasulullah. Awal bulan. Bulan ni tengok bulan hijrah. Sekarang ni Rabiul Awal kan? Kau Jamadil Awal. Bukan Rabiul Awal dah lah. Jamadil Awal. Maaf, saya tersilap. Kita tengok bulan hijrah. Bukan tengok bulan Masihi. Kalau bulan Masihi, hari ni dah 23, 24 betul lah. 23 dah. Jadi kita kata dia nak pergi ke hujung dah. Tapi kena tengok di dalam bulan hijrah kalau nak berbekam. Tarikh-tarikh dia bila? Okay, kita tengok Rasulullah ajak kita. Yang mana dia kata, Hadatsana Abdul Qudus bin Muhammad Al-Attar Al-Basri. Qala hadatsana Amr bin Asim. Qala hadatsana Hammam. وجرير بن جازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ب17 و19 و21. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW pernah berbekam di 2 urat tengkuk. Yang tadi kita sebut di tengah-tengah antara 2 urat tengkuk tu. Dan di bahagian atas belakang baginda. Yang tadi dia sebut ni. Di antara 2 bahu duduk di tengah-tengah tu. Rasulullah SAW berbekam pada 17, 19 atau 21 hari bulan. Yang mana seperti mana kata Ibn Sina ni, sebelum dia mengkaji sesuatu perubatan, dia akan rujuk dalam hadis Rasulullah, dia akan rujuk dalam Al-Quran. Maka dengan sebab itu, maka Ibn Sina mengeluarkan pendapatnya yang bernas, mengeluarkan, kita kalau kita kata nasihat doktor cakap macam ni, kita nak pegang sangat. Ibn Sina ni dia bapak bagi segala doktor. Jadi dia kata, diperintahkan, Rasulullah suruh ni, diperintahkan untuk kita tidak berbekam di awal bulan. Awal bulan, 1 Muharram ke, 1 Safar ke, Rabiul Awal, tak kira. Jadi awal bulan hijrah. Itu di antara 1 hingga ke 10. Itu disebut sebagai awal. Itu disebut sebagai awal. Jadi jangan kita berbekam. Kalau kita tengok sakit sangat ni dah tak tahan dah. Hari ni berapa? Hari ni 8. Sabar sat 2 hari lagi. Okay, kita ambil yang 10. Boleh. Kenapa dia kata? Kerana dia kata cairan pada tubuh badan kita itu, dia kurang aktif bergerak. Cairan darah pada tubuh badan kita tu, dia kurang aktif bergerak dan dia berlakunya aliran yang tidak normal. Kata Imam Ibn Sina. Dengan sebab tu, Nabi bukan doktor, no? Nabi bukan doktor. Tapi dia tak buat waktu tu. Nabi ni sebenarnya bijaksana, fatanah. Sangat-sangat, pandai sungguh-sungguh baginda SAW tu. Jadi dengan sebab tu, dia kata, bila mana kita bekam pada masa ketika tu, boleh dia keluar juga darah. Tapi penyakit keluar tak habis. Penyakit keluar tak habis. Sebab cairan tubuh tak aktif. Dia tak keluar berhabis. Dan kata Ibn Sina lagi, juga kita ni tak boleh berbekam di akhir bulan. Hujung bulan. Maksud di sini hujung bulan 25 ke atas.
25 ke atas bulan hijrah. Kita kena tengok hari bulan. Jangan pakai rampang saja pi tu. Ni sampai tak ada undang-undang. Nak pipi, nak bekam-bekam. Tengok hari bulan. No? Sebab apa? Sebab kita nak sesuatu perubatan tu, kalau boleh kita nak yang mujarab kan? Doa nak yang makbul, ubat yang mujarab kan? Kenapa dia tak bagi di akhir bulan? Kerana cairan tubuh itu mengurang. Tetapi dia kata cecair pada tubuh itu dia semakin kurang, makin sedikit. Dan dia makin mengeras. Maksud dia membeku. Aliran dia kalau tadi terlalu cair, aliran dia pun tak apa cantik. Kalau kata hujung bulan, dia jadi mengeras. Mengeras. Ini diumpamakan dia membeku darah tu. Jadi pun keluar tak habis juga. Jadi maksud dia awal bulan dengan hujung bulan, jangan kita berbekam. Tengok akhir bulan dulu. Dan akan tetapi kata Imam Ibn Sina rahimahullahu ta'ala diperintahkan pada pertengahan bulan. Kerana kuat cairan darah tersebut. Kuat. Dia kata cairan darah tersebut dan ianya menjadi pekat dan elok pada waktu tersebut kerana watak graviti bulan yang sangat kuat semasa bulan mengambang. Masya Allah. Ada kaitan rupanya bulan mengambang dengan sifat aliran darah dalam tubuh badan kita ni. Allah Maha Kaya, no? Kaya sesungguhnya. Setiap makhluk yang Allah Ta'ala bentukkan, gerakkan, edarkan dia, ada hubungkan dengan kita. Dari segi rohnya. Dari segi rohnya. Rupanya ketika mana bulan mengambang tu, waktu tu adalah yang paling elok kerana dikatakan darah kita akan menjadi pekat yang sempurna oleh kerana pekat yang sempurna ni tak terlampau cair, tak terlampau membeku. Pekat yang sempurna, elok-elok je, sederhana, cantik-cantik je. Dan dia kata kerana apa? Kerana watak graviti bulan yang sedang mengambang tersebut menghasilkan darah kita yang elok, maka pilihlah dalam waktu-waktu tersebut. Yang mana yang disarankan oleh Anas bin Malik, Rasulullah ambil 17, 19 atau 21. Dalam sebulan tu ada 3 hari ganjil. Nabi ambil 17, 19, 21. Kalaulah kita nak ambil, okey, ini nasihat daripada Imam Ibn Sina. Maka kita ambil lah 10 ke atas dan 20 ke bawah. Jadi di antara tengah-tengah lah. 10, 11, 12, 13, 14 sampai ke 20. Okey? Tak tu. Tapi kalaulah kita boleh ambil hari-hari yang Rasulullah buat ni, lagilah yang terbaik. Seperti yang dicadangkan. Baik, hadis terakhir kita baca. Hadatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razak an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bamalalin ala zahril qadam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di bahagian belakang kaki baginda di Malal. Malal ini ialah satu tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah. Sedangkan baginda ketika itu dalam berihram. Jadi maksud dia harus, walaupun kita dalam berihram, sakit sangatlah ni. Sakit sangatlah. Dia berbekam di atas belakang kaki. Belakang kaki ni. Nabi bekam. Ketika tu Nabi dalam keadaan berihram. Dalam perjalanan lah nak pergi ke Mekah. Nak mengerjakan umrah. Dan mungkin sakit sangat. Dalam rombongan Nabi tu mungkin ada Abu Taibah untuk yang melakukan perubatan berbekam. Nabi pun berbekam. Jadi bermakna kenapa dia nak cerita Nabi buat di atas belakang kaki? Mana-mana bahagian pada tubuh yang kita rasa sakit, berbekamlah. Berbekamlah. Sebab berbekam itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara
perubatan yang terbaik. Tapi kita ikut macam mana cara Rasulullah buat. Berbekam pada minggu kedua dan minggu ketiga. Elakkan berbekam pada minggu pertama dan minggu keempat. Macam itulah cara dia. Silam. Minggu kedua dan minggu ketiga boleh kita ambil. Tengah-tengah. Elakkan daripada ambil minggu pertama dan minggu keempat. Cara macam mana nak berubat. Sama-samalah kita Sama-samalah kita berubat. Dan sakit sebagai manusia selalu Allah Ta'ala bagi sakit. Maka dengan kesakitan itu hendaklah kita berbekam. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Kalau siapa yang tak pernah seumur hidup, buatlah sekali. Pertama, dapat pahala sunnah. Sunnah Nabi SAW. Kedua, dapat kesihatan. Ini Alhamdulillah. Nabi ni punya sayang dekat kita. Berubat pun dia ajak cara kan. Sebenarnya, kata baginda SAW, 3 perubatan yang sangat mujarab. 3 jenis perubatan yang sangat mujarab, kata baginda SAW. Yang pertama, madu. Madu. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, besi panas. Okey. Nabi kata, dan aku paling tak suka pada nombor 3. Nabi tak pernah buat nombor 3. Hak besi panas tu. Tapi Nabi tak buat. Ketiga-tiga ni benda yang baik. Besi panas ni kita yang macam orang duk ambil layar ataupun bakar. Sampai panas tu letak dekat tempat yang luka. Mematikan kuman. Itu di antara perubatan terbaik tu. Kalau kata tahan, boleh buat. Tapi kalau kata tak tahan, janganlah duk buat. Dan Nabi kata, aku paling tak suka nombor 3. Sebab sakit sangatlah tu. Tapi yang pertama tu madu, sedap, minum. Yang kedua berbekam, agak menyakitkan lah. Nak cucuk-cucuk di badan kita, kemudian nak disedut keluar darah. Dan Nabi kata, buatlah di antara keduanya ni. Hak nombor 3 ni memang aku tak pernah buat. Kerana aku benci pada dia menyakitkan. Dan lagi satu, dia adalah amalan orang Majusi. Cara perubatan orang Majusi. Jadi Nabi kata aku tak pernah buat. Tapi baik. Baik tapi Nabi tak pernah buat. Jadi kalaulah kita orang nak suruh buat bersih panas. Jadi antaranya kita gunakan apa dah? Bertungku. Kan? Bakar besi tu kan? Kita buat tungku. Itu sebenarnya perubatan terbaik tu. Yang pernah Nabi bicarakan satu ketika dulu. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan masuk bab mengenai nama-nama Rasulullah. Banyaknya nama Nabi. Nama Nabi ni banyak, ada beribu. Ada beribu. Yang kita tahu Muhammad SAW. Okey. Hari ni kita baca Yasin tu. Hari ni gila kita baca Yasin. Yang mana insyaAllah Yasin ni, Yasin Hajat. Yang terutama sekali, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar musibah yang sedang melanda dunia, melanda bumi Malaysia, kepada saudara-saudara kita yang diuji dengan banjir ketika ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan jiwa dalam diri mereka untuk menerima qada dan qadar daripada Allah. Musibah ini bersifat kifarah andai kita redha, dan dia bersifat bala andai kita marah. Dan dia bersifat nikmat andai kita mensyukuri. Syukur juga, rumah hanyut pun nak syukur juga. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah rumah kena hanyut, ada rumah hanyut tinggal tangga saja. Nak suruh syukur juga. Syukur juga dapat ganti rumah baru. Tengok kemarin dia hantar pakaian berkontainer hantar kan. Bukan kata pakai kereta kecil, pakai kontainer hantar pakaian. Tu nikmat tu Allah nak bagi kan. Tu di antara kesyukuran. Ia akan menjadi satu nikmat kalau kita bersyukur. Ia akan menjadi kifarat kalau